comments. Okay, saya share sikit ini production ni zero budget. Zero budget, maknanya zero budget kita tak payah orang dan perkhidmatan. Jadi kita hanya sediakan makan minum dan juga transportation untuk pengangkutan. Itu je yang kita belanja lah untuk buat ni. Maknanya bayaran pada pelakon tak ada, bayaran untuk tenaga kerja tak ada, zero budget. Jadi kita agak limitation lah. Barang-barang yang kita dapat, barang-barang teknikal yang kita dapat ni diberi pinjam oleh APIU. APIU ni dia satu kedai, satu company yang dia sewakan barang-barang teknikal. Jadi dia pun hanya boleh bagi beberapa pakatan yang dia tak boleh bagi semua lah. Jadi kita bekerja dengan limitation. Jadi skrip ni pun ditulis dengan bermula dengan limitation juga. Jadi saya letakkan sebelah sini, kat sini nak buat ni, saya letak kata okey, sekarang kita tak ada duit, macam mana kita nak buat cerita. Jadi sebab tu kalau ni ceritanya hanya berlaku pada satu hari dan siang. Siang sebab apa? Sebab kita tak perlu lighting. Jadi kita pakai matahari je untuk light. Cuma sikit lah. Kalau indoor punya scene, jadi kita pakai ada sikit. Tapi simple light. And then kita tak ada, kita hanya boleh pinjam macam track apa semua tu hanya pada satu hari je. Jadi sebab tu kita kumpulkan semua scene yang kampung tu kita semua kita pakai track lah. Kamera ada tripod yang kita ada, bukan track pun, kita pakai slider. And then untuk scene yang lain tu semua handheld and shoulder holster je. Jadi kita dibaikkan, dia jadikan tiga corak lah. Tiga corak yang berbeza. Kalau tengok dari segi colour grading pun dia ada tiga colour yang flashback. Kemudian kat kampung lain dia punya technical work dia, yang real life dia lain. Kemudian dia ada satu stroke lagi yang dia punya benda yang belum berlaku lagi, hanya dalam fikiran. Itu satu ni juga. Jadi ada tiga stroke lah situ. Kita tanya, ada muskil sikit. Dia mula, first point dia lelaki tu pergi kiri. Terus dia kurang ada selongkar dia. Mula dia kasih duit. Tapi kenapa beg tak kasih? Yang mana? Yang beg tu dia tak nak kasih, tak nak lepas. Okey. Kenapa tak nak lepas? Okey, beg tu dia tak nak bagi sebab dalam beg tu kalau kita tengok nanti kelas dia bawa keluar kan. Dalam beg tu dia ada CJ dia punya degree dia, dia papers lah. Yang dia belajar selama beberapa tahun dia belajar tu, daripada PMR dia, SPM dia, sampai dia punya degree dia semua dalam tu. Maknanya segala hidupnya ada dalam beg tu lah, masa depannya. Tapi sebab yang tu minta duit dia selongkar je tak minta tu kan. Tapi maknanya kalau dia ambil beg tu, maknanya selalunya orang tak akan buka beg tu kat situ untuk pilih. Kalau tengok kes ragut pun dia tak akan check dulu ambil barang baga dia, just snatch. Kalau lari semua sekali dia tak akan check secara logiknya. Apa yang cuba disampaikan? Okey, mula-mula yang saya nak sampaikan adalah tentang takdir. Tentang takdir, tentang kita tak boleh ubah takdir. Kita boleh buat pilihan. Tapi kalau kita punya destinasi kita kat situ, ujungnya, finalnya kat situ, maka itu akan berlaku. Macam ambil kejadian Nabi Muhammad dulu, waktu ada sahabat dia lah, sahabat dia ni tak ingat siapa dia, kat situ telah ditakdirkan bahawa sahabat ini dia akan meninggal kerana dia dapat penyakit, kalau tak salah saya penyakit tamun dekat bandar tu, dan dia akan mati di bandar itu dengan penyakit tamun tu.
Okay? Tapi benda itu disampaikan oleh Rasulullah kepada dia dan sahabat ni. Kemudian sahabat ni tahu benda ni dia ubah. Dia dalam perjalanan tu dia tak singgah dekat bandar tu. Dia ambil jalannya. Dia boleh lari daripada kemudian tapi dia mati juga. Kan? Dia mati sebab dia kena takmum dia. Kita boleh pilih apa pun kita nak, tapi takdir kita bukan kita tentukan. Ini tentang pilihan. Jadi benda ni belum berlaku lagi. Benda ni belum berlaku lagi. Dia hanya dalam shortcut tu yang real life dia daripada rumah dia sampai kat simpang junction tu. Situ je. Selepas tu semuanya hanya dia punya fikiran dia je. Itu kalau tengok dari isu yang pertama. Yang utama lah. Kemudian sebenarnya di sebalik itu, isu, kalau bercakap tentang isu adalah isu pengangguran. Isu yang cuba diketengahkan cerita ni adalah tentang pengangguran. Pengangguran di mana ada beberapa isu lah. Jadi kita diberi education, pendidikan, kita dapat pendidikan, tapi kita tak dapat hak yang sewajarnya dalam bidang pekerjaan. Ini saya tak cakap semua, tapi ada golongan yang macam tu. Alright, masih ada. Mungkin minoriti, tapi kalau cakap dengan saya suka mainkan benda yang minoriti. Saya bercakap bagi pihak minoriti, bukan bagi pihak majoriti. Mungkin orang masuk U, keluar, majoriti dia dapat kerja, tapi minoriti dia yang tak dapat kerja ni apa berlaku? Alright, itu persoalan juga. Apakah kerana dia betul-betul malas, tak nak berusaha? Kalau dalam cerita ni, dia tengok watak itu hanya dia fokus apa yang dia belajar, dia nak jadi. Dia pegang pada cita-cita dia. Aku masuk universiti, aku ambil course ni, aku belajar ini sebab aku nak jadi ini. Alright? Tapi kita juga ditawarkan bahawa selepas dia belajar, kita buat kerja lain. Ada orang yang keluar bidang. Itu yang timbul term pilih pekerjaan. Orang kata graduan kita memilih kerja, sebab tu tak dapat kerja. Okay? Jadi kat sini isu, saya rasa dari FFM ni dia melihat dari isu itu, isu tentang hak untuk mendapat pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik apabila kita belajar. Banyak isu macam isu PTPTN bagi contoh. You habis je belajar, ada kerja tak ada kerja kena start bayar. Betul tak? Maknanya ada kerja tak ada kerja, maknanya betul ada tak? Atau boleh kata tunggu sampai dapat kerja baru bayar? Boleh ajar? Kalau ada orang dalam lah, kalau ada saudara ke kawan ke kerja kat dalam, kita boleh ajar. Itu juga isu yang diketengahkan lah. Bagi saya very represent minority lah. Bagi saya kalau konteks film ni, for engineering course usually ada kerja lah. So for economic finance business student mungkin limitation end up buat sales lah. Tapi for engineering course technical usually jobs opportunity kat Malaysia tu ada lah. And then nak kata peluang pekerjaan tak ada Malaysia, for me it's a little bit unfair kata tak ada lah. Pekerjaan tu ada, tapi since dah terlampau demand tu macam dia orang tak boleh memilih, so company dia main gaji kat situ lah. Dia oppress kita kat situ lah. Dia nak kata pekerjaan tak ada, bagi saya tu tak apa-apa. Dalam cerita ni dia tak kata pun pekerjaan tak ada. Awal-awal dia tunjuklah dia ada kerja. Dia kerja dengan sale company tu, tapi dia tak enjoy dengan kerja tu. Dia tak happy. Jadi dia nak ambil kerja yang dia nak. Even engineering, kalau cakap itu pun, even pelakon tu pun off ni pun dia budak engineer. Dia graduate engineering juga, aero engineering. Dia tak ada kerja juga. Dia mohon kerja juga tapi tak dapat kerja juga. Kalau menyentuh pasal isu Dr. Din tadi, subjek yang dekat, subjek tu memang dekat dengan saya lah.
memang dekat dengan saya, maknanya di kalangan orang yang saya kenal, mungkin saya kawan-kawan saya semua macam juga kan, tak ada kerja. Graduan yang tak ada kerja, kadang kerja McDonald lah, yang kerja KFC lah, belajar 3 tahun universiti, keluar kerja McDonald. Dia cakap kalau macam ni aku tak payah kerja, belajar tak apa, kerja McDonald untuk bayar PTPKN, you know. And then ada juga masalah surat sokongan, ada guna orang dalam untuk dapat kerja, kabel kena kuat, you know. Ini pun corruption sebenarnya, salah satu corruption. Tapi corruption bukan dalam bentuk duit, salah guna kuasa. Angka ada kerja dekat kementerian ni, of course akan senang dapat kerja, sebab angka boleh recommend Pak Nah ke, Pak Su ke. Tapi orang yang tak ada kabel susah sikit nak dapat kerja. Itu hakikat juga. Many times I've seen you in the films. You are the theatre actor, the theatre teacher in the films, isn't it? You can see most of the production team and also actor and actress are from that movie as well. I shown that movie to my student in another college for every semester. Subject matters that we're trying to bring in other films. But may I know what inspired you to make films? Sebab tadi dah kata ada zero budget kan? Jadi apa tujuan anda bikin filem macam ni tak ada penonton yang memang minat pada independent films, lagipun tak boleh market, and you get like nothing in return, and it doesn't bring out serious things like hak asasi, hak apa tu, benda-benda yang memang serious. So what is your mentor to inspire you to make films like this? Okay, mungkin sebab saya malam tu. Okay, no. Sebenarnya saya buat benda ni sebab, saya cerita sikit lah. Dulu saya ada masalah untuk komunikasi, communication breakdown. Okay, saya tak pandai untuk cakap dengan orang secara berdepan. Okay, dari kecil lagi kan saya seorang-seorang kat rumah, saya tak ada kawan, saya tak pandai untuk cakap dengan orang. Juga kalau awak panggil saya datang depan untuk cakap ni, saya tak boleh cakap. Okay, and then first kali saya di-introduce dengan data, saya rasa data bagus untuk communicate. Sebab dalam proses saya tak bercampur dengan orang ni, sebenarnya kita kurang bercakap, kita banyak mendengar dan melihat. Kita melihat dan mendengar banyak. Tapi kalau kita banyak cakap, kita tak nampak dan tak dengar. Sebab apa yang kita cakap ni adalah 98%, 99% dan kita cakap. Kita dengar apa yang orang nak cakap dan kita tak nampak apa yang berlaku di kita. Dalam proses tu, banyak benda yang saya tengok kat dunia ni, yang saya dengar dan saya lihat, yang bagi saya tanpa dipengaruhi oleh mana-mana, saya rasa benda ni wajar untuk diperkatakan. Okay? Bukan benda ini je, tapi apapun benda, banyak lagi benda, banyak lagi isu. And then bila saya dalam data, saya start dengan data dan banyak saya gunakan pentas untuk saya communicate dengan orang tentang apa-apa isu. Okay? Dan bila saya dikenalkan dengan filem pula, saya involved dengan filem making, dia saya kata, ini lagi bagus filem sebab dia lagi mobile banding dengan teater. Awak nak bawa teater, nak pergi datang USM ni, berapa kos nak buat show dekat sini. Ini you bawa satu keping DVD, ni buat screening, dan kita boleh share je. Saya tak kata saya cakap betul, awak cakap salah. No, itu just share. Ini pandangan saya tentang satu isu, kan? Sebab saya percaya tentang kebebasan untuk bercakap, bersuara, berfikir dan berkarya.
Kita bebas, kita dilahirkan bebas. Jadi kita bebas untuk berkata tentang apa saja. Tak semestinya apa yang kita cakap tu betul. Itu beza. Menegakkan kebenaran dengan bercakap apa yang kita rasa betul adalah dua benda berbeza, tak sama. Okay? Let's share. Itu aja. Jadi saya suka macam tu. Dari dulu lagi saya macam tu. Sekarang pun saya macam tu. Ini bukan pasal duit, bukan pasal apa. Sebab saya just nak share je. Itu je lah. Tapi ada pro and cons lah. Kalau saudara orang pergi ke mainstream, benda ni lagi dapat disembahkan secara luas lah kan. Benar. Tapi kalau pergi macam ni hanya certain audience, dan saudara nama kena datang explain, so hasil sikit lah. Betul. So basically saudara yang choose nak hantar ke mainstream ke, atau disebabkan ada kekangan-kekangan tertentu daripada LPF ke untuk mengharapkan? Kita sebenarnya macam ni kos kita nak masuk mainstream, hantar ke panggung wayang, kita kena transfer ke filem, kita kena melalui ini technical punya problem. Kita kena hantar ke censorship board. Okey. Kadang-kadang kalau kadang-kadang ada benda-benda yang kita tak kata apa yang censorship board tu buat tu semua tak betul. Ada juga yang bagus, yang baik, ada yang betulnya. Tapi kat situ kalau saya akan buat mainstream filem, saya akan hantar. Saya tak buat independent. Sebab independent kat sini bawa masuk bebas. Jadi dia bebas daripada birokrasi, bebas daripada censorship, bebas dari segala-galanya. Jadi ianya lebih bebas. Jadi kat situ, itu aja. Bukan maknanya saya tak buat mainstream. Macam LPF kan, saya bukan orang filem lah. Lepas tu pasal filem ni, dia sekat dari segi apa Dia tak tentu. Dia tak tentu. Dia depend siapa yang duduk kat board tu. Kalau dulu awak dengar filem tahyul tak boleh kan? Sekarang dah boleh. Jadi benda-benda yang stand itu, jadi kita fight for the stand. Dia orang ada stand, yang kata tak boleh, saya tak boleh. Sebab kenapa tak boleh kan? Ya, dia sebab benda tu dia kata cerita hantu ini sebab dia boleh membuatkan orang-orang Muslim Melayu terutamanya percaya pada benda syirik, percaya pada hantu, kejutan hantu, kan? Jadi benda-benda macam tu ni berkaitan dengan akidah dulu semasa diharamkan. Tapi setahu saya kalau benda berkaitan akidah ni tak boleh on off kan? Tapi dia orang boleh pula on off, kan? Jadi benda-benda isu macam tu, maknanya saya tak percaya dia orang. Kerana keputusan-keputusan yang dia orang buat sebelum ni membuatkan saya tak boleh percaya. Itu aja. Kan? Kenapa saya tak hantar? And then kadang-kadang bila kita hantar ke censorship board, hak kita sebagai pembikin filem akan disekat. Okey? Maknanya dia ada ini tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh. Ya? Jadi gambaran-gambarannya harus mengikut acuan diorang. Okey. Benda ni tak elok lah. Okey, benda ni tak elok, saya tahu. Tapi kadang-kadang saya nak cakap tentang benda yang nyata. Kadang-kadang benda yang nyata dekat luar sana tu memang tak elok pun. Okey, penggunaan bahasa sebagai contoh. Kan? Saya berada dalam kelompok orang macam tu dekat street, dekat jalan. Okey? Bahasa dia kasar. Dia tak cakap baik-baik. Kan? Walaupun dia bergurau pun dia kasar. Tapi kalau saya hantar ke censorship board, dia tengok, ini bahasa kasar tak boleh. Dia bukan tengok kata watak ini sesuai untuk menggunakan bahasa kasar. Tapi dia kata bahasa kasar tak boleh. Semua orang kena cakap baik. Kan? Semua watak pencuri pun kena cakap baik. Kan? Maknanya maksudnya macam tu. Jadi ada benda-benda yang ditetapkan yang menghalang pada kebebasan itu sendiri dalam industri kita. Sebab tu kalau awak tengok dalam filem-filem kita yang besar, kita tak boleh nak meneroka isu-isu yang di luar besar. For example, contoh paling mudah. Ini saya tak cakap keseluruhan. Sebagai manusia, anggota polis ada ke tak yang terima rasuah? Kita
kita semua percaya tak benda tu? Atau kita kata mitos saja tu? Mana ada? Kan? Seorang polis pun kat Malaysia tak makan rasuah. Kan? Tak ada. Ada. Sebab apa? Kita melalui, kita menempuh. Kadang kita pun rasa kesenangan kita kan. Kita lesen mati kena tahan, bagi RM20 lepas. Alhamdulillah. Lega lepas. Kan? Kesenangan kita. Rasuah itu untuk kesenangan kita. Sebab tu kita rasa macam okey, fine. Kan? Tapi ianya berlaku. Cuba kita buat cerita pasal polis. Awak pernah tengok tak kat TV atau kat filem polis makan rasuah? Sebab dia kata kita buat polis makan rasuah, tunjuk dekat filem, dekat TV, memburukkan polis. Kan? Memburukkan polis. Padahal semua orang tahu dah. Apa yang dia nak sentuh, apa yang nak tutup. Kenapa dia nak bagi kita bebas je? Buatlah. Sebenarnya bila kita buat tu bagus untuk badan dia orang juga. Betul tak? Bila keluar TV, orang tengok isu cerita pasal polis makan rasuah, kan? Tentu dia nak improve. Dia orang nak improve jadi better. Dari itu tujuan kita bila kita buat benda-benda macam ni. Bukannya untuk mengentam orang, tapi kita nak improve. Kita cuba cari. Sebab kita nak Malaysia jadi satu tempat yang better place and to stay. Sebab kita kata kita show something yang buruk supaya mereka tengok, mereka ubah jadi baik kan? Sangat baik lah. Okay, saya just terfikir kalau kita tengok macam ini lah kan? Filem Tamil contoh je kan? Isteri makan rasuah, polis makan rasuah kan? Sangat obvious, mainstream. Dia buat contoh filem setahun kan? Sivaji contohnya, boom. Pasal polis, menteri, makan rasuah. Tapi dia jadi escapism. Jadi apa? Escapism. Escapism sebab masyarakat tu rasa okey, kita ada hero. Selesai. So saya rasa benda ni tak boleh selesai kan? Kalau mungkin tunjuk kat movie kan? Kat filem kan? So maksudnya yalah macam soal tadi kan taktik kan? Dia ada macam-macam. Bagi saya benda ni kita mencuba. Kita mencuba. Sebab benda tak pernah dicuba. Jadi kita tak boleh kata tak boleh. Kalau kita tak cuba lagi. Kita cuba dulu. Maksudnya kita cuba buat cerita yang macam tu. Saya bagi contoh. Je. Kita cuba buat cerita yang macam tu. Tapi kenapa benda itu dihalang? Itu soalannya. Kenapa dihalang untuk kita bercakap benar? Kan? Tentang benda yang berlaku di sekeliling kita. Itu je soalannya. Dan kalau cakap pasal India, saya nak share sikit. India dulu mungkin 20 tahun yang lepas tak macam ni, tak ada Sivaji. Diorang fight, filmmaker diorang fight. Diorang buat sampai diorang dapat kebebasan untuk berkarya dalam filem. Sebab diorang start macam ni. Diorang start buat walaupun diorang kena halang, diorang kena ini. Saya jumpa seorang filmmaker dari India lah, dia cerita saya. Dia kata kita kena terus buat, filmmaker kena terus buat. Maksudnya kita tak boleh surrender je. Itu je kan. Jadi diorang pun bukannya diorang dari dulu lagi diorang dah free tak. Diorang dulu tak boleh kat sentuh polis, menteri, tak boleh. Sama juga macam kita sekarang. Jadi saya nak tanya lah, satu kali lah. Sebab saya dah pikat sebenarnya pada awal ni. Tapi bila Cik Amrul dah dekat ni, saya pun kira apakah usaha-usaha daripada pihak penerbit filem macam Cik Amrul ni dekat Malaysia, apakah usaha-usaha untuk mengembalikan kebebasan untuk bersuara dalam filem di Malaysia ni? Okey. Okey, sebenarnya apa tadi pasal kenapa ada penerbit filem yang cuba ketengahkan benda-benda macam ni. Okey, bukan senang, susah. Okey, susah sebab macam dia kata, kalau kita buat satu persembahan, satu filem yang macam tu keluar kos tinggi, sangat tinggi, yang untuk mainstream. Bukan yang macam ni, yang mainstream. Macam ni tu teruk juga sebab tak dapat upah. Buat kerja tak dapat upah. Kan? Maknanya masih teruk. Tapi orang yang buat keluar duit kos untuk masuk mainstream, buat keluar duit banyak-banyak, kan? Tapi filem kena ban. Rugilah, keluar sampai 1.3 million, kan? 1.3 juta, pergi buang dalam tong sampah ya filem. Tak boleh tunjuk, kan? Itu
Itu masalah. Kedua, masalah kita ni sebenarnya dalam satu segi lagi dia ada benda yang orang kata ban cara senyap. Kata banyak orang tak berani cakap terus terang sebab ban cara senyap tu macam mana? Awak tak dapat airtime kat TV, kan? Maksudnya awak tak boleh tak akan support oleh tu. Macam saya bagi contoh senang, nasi jani lah. Kenapa kenal nasi jani? Okey, dia cuba cakap kembara seniman jalanan, cakap pasal isu rasuah, corruption. Kemana dia pergi? Apa berlaku kat dia? Kan? Sebab dia pernah pergi jabat Finas, dia pernah pergi serang pejabat Finas pun mengamuk kat sana, kan? Sebab dia tak puas hati soal benda ni. Tapi dia ambil langkah yang ekstrim lah, kan? Sampai dia masuk penjara memang ada kes lain. Tapi ada juga teori mengatakan dan dari mulut dia sendiri pun sebenarnya benda itu dia letak lah. Itu biasa juga berlaku. Bukan Malaysia je, mana-mana negara, kat India ke, kat ni ke, kat US pun berlaku juga, kan? Dia boleh je pergi buat pemeriksaan, masuk rumah, jumpa barang, tangkap awak, kan? Boleh, mana-mana negara, saya kata Malaysia, mana-mana negara boleh berlaku. Itu yang berlaku pada nasi jani, kan? And then apa berlaku pada dia. Jadi benda-benda buat macam tu membuatkan orang takut untuk ni. Saya selamat sebab saya main independen. Audience kecil, apa semua, benda ni pengaruh tak besar. Tapi kalau masuk mainstream dia besar. Itu kena jaga. Jawab ke tak? Tak sangat kan? Okey. Soalan dia apa? Kenapa usaha daripada ni untuk mengembalikan kebebasan bersuara di dalam filem Indonesia? Apa yang platform-platform diambil? Bagaimana cara dia untuk macam Cik Nabra explain ni macam buat filem ni macam biasa lah. Semua buat filem kan. Jadi apa dari segi student-student Cik Nabra sendiri? Okey, saya kalau awak cakap penerbit lain tak nampak lah kot. Ada mungkin saya tak nampak lah. Kalau contoh Kompas FFM yang buat ini salah satu platform untuk bersuara, kan, untuk dia cakap apa-apa je isu tentang human rights. Tapi saya tak suka dengan FFM ni. Sebab dia ada benda yang okey, dia ada mesti cakap pasal isu human rights. Tapi ada banyak lagi benda, soal agama, soal kan, tak pasal human rights je. Banyak isu-isu lain yang tak ada kaitan dengan human rights. Tak suka tu bukan yang tak suka gaduh benci, cuma sebab saya tak suka. Saya memang jenis orang tak suka peraturan tu. Saya tak tengok teater kat IB hanya kerana dia orang minta saya pakai kemeja dengan seluar slide. Sampai sekarang saya tak masuk IB. Kan? Sebenarnya bukan, saya biasa pakai seluar slide dengan kemeja. Biasa saya pakai. Kadang majlis-majlis saya rasa nak pakai, saya pakai dengan tie, dengan coat, semua cukup. Tapi bila saya nak pergi tengok tu, dia kata, oh sorry tak boleh. Dia kena pakai kemeja dengan slide. Saya tak boleh benda yang itu mungkin masalah psikologi ke apa tak tahu. Ini saya, kan? Tak boleh benda yang ada benda-benda tanpa ada kewajaran yang sesuai lah. Takkan nak pergi tengok teater tak boleh pakai jeans. Jadi saya cakap dulu, sekarang boleh ubah pula. Sekarang IB pergi tengok teater dah boleh pakai jeans, cuma tak boleh pakai round neck je, kan? Round neck pun dah lepas dah sekarang, kan? Tak berapa, sebab saya tak tengok. Saya cakap ni waktu IB mula-mula buka dulu, kan? Dia tak bagi. Benda dia boleh ubah pula. Persoalan dia macam saya balik tadi pasal tu, kenapa benda tu boleh tukar. Itu dia persoalan ni. Tapi tak boleh blame lah mainstream producer kan. Satu, dia nak takut risiko. Betul. Yang kedua, diorang of course orang mainstream, diorang Business. profit lah. Ya, betul. Dia orang businessman. Awak kena tahu antara businessman dengan filmmaker, dua benda berbeza. Tapi ada juga filmmaker yang jadi businessman, kan? Okay? Tapi businessman tak akan boleh jadi filmmaker. Filmmaker boleh jadi businessman. Apa yang saya sampaikan, kita tak boleh criticize lah kan. Filem Malaysia, Melayu dan sini yang kalau kata berlambat cerita hantu, cerita yang tak mencabar bidang. Sebab memang tekanan dia betul kan. So, memang saya tahu lah, mungkin lah ada usaha nak buat, ada takut. End up Takut lah, betul lah tu. Maksudnya bukan takut saya kata ni. Benda ni ragu-ragu, tak berani. Bukan takut, tak berani. Risau.
Okey? Sebab kalau dibuat, benda tu akan jadi masalah. Itu je soalannya. Masalah pada company dia. Sebab dia melapor kan. Bukan, saya tak salahkan dia orang. Kan? Untuk buat untuk tak nak angkat benda-benda ni. Cuma perlunya orang-orang yang macam kita lah, macam saya yang terpaksa tenaga untuk benda ni. Untuk buat benda ni hingga benda ni boleh mengubah. Tapi tak tahu sampai bila. Tak tahu. Tapi kita cubalah. Kan? Apa harapan saya adalah bila saya mati nanti mungkin ada orang lain buat lagi, kan? Cakap balik soal takdir tadi lah, kan? Kalau kata one day Malaysia ini akan menjadi sebuah tempat yang kalau kata dekat ni, dekat dunia ini, Malaysia lah sebuah negara yang betul-betul bebas, telus, kan? Maka mungkin 20 atau 40 tahun, 50, 100 tahun lagi, kan? Tapi kalau kita tak start hari ni, kita hanya duduk aja kat sini, aku nak negara aku ni akan jadi negara yang paling bersih dekat dunia, kan? Satu hari nanti kita tak akan boleh mengubahnya negara kita, kan? Tengok juga ada screen ya. Duduk setia. Lepas tu pasal mainstream semua, Encik Ahmad pernah berlakon dalam filem Yasmin Ahmad, dan Yasmin Ahmad memang juga sangat berminat untuk mengetengahkan isu-isu yang berkaitan dengan kaum etnis dan agama semua, macam percintaan di antara Market dan Jason misalnya, dan bagaimana beliau imagine mereka akan bahagia tetapi sebenarnya itu tidak berlaku seperti itu. Jadi pada pendapat Encik Nama sendiri, filem Yasmin Ahmad masuk mainstream, so walaupun censorship banyak, so okey. Maknanya contoh Yasmin Ahmad ya. Yasmin Ahmad pun bawa benda ni, tapi dia masuk mainstream. Ini satu contoh lah. Mungkin saya tertinggal ya. Satu contoh Yasmin Ahmad. Dia bawa isu-isu tapi dia boleh lepas. Tapi Yasmin Ahmad ni bagi saya dia bijak. Dia memang genius orangnya. Saya cerita dengan dia genius. Dia pandai untuk apa? Orang kata untuk buat satu benda tanpa nampak benda ni. Maknanya cerita dia nice, tapi isu dia bawa tu je yang, dan isu dia tu tak terlalu ni. Dia hanya dia sangat dekat dengan dia. Senang saya cakap isu dia sebab suami dia adalah Chinese Muslim, suami dia. Kalau awak tengok Talent Time tu, itu suami dia yang itu. Jadi dia memang hidup dalam persekitaran itu, keluarga campur dengan apa kaum, dan subjek utama dia memang banyak pasal kaum sebab dia dekat subjek dia. Saya punya subjek lain, tak sama dengan dia. Subjek saya subjek jalanan. Kalau awak tengok saya buat gaduh dulu pun, gaduh itu pun isu pasal kaum juga, tapi dari sudut lain. Sebab tu dari situ dia menggunakan teater, bagaimana penggunaan teater, seni lah secara amnya. Seni itu untuk menyepadu keadaan. Apa yang paling penting dalam cerita dia kata, sebab kita tak kenal orang, jangan kata bangsa lain. Kita satu bangsa pun kalau kita tak kenal, kita akan ada prejudis. Tambah kalau bangsa yang amalkan budaya yang lain, yang tak sama, budaya hidup yang lain, bahasa yang lain, akan menimbulkan lagi salah faham. Jadi cara ini adalah apa? Untuk duduk bersama-sama, untuk bercakap, dan luahkan. Kita tak ada benda-benda itu. Kita tak tahu pun, kita hanya dengar je. Dia sentuh sikit pasal isu bangsa, kita hanya dengar je. Kita hanya dengar kerana berita itu disampaikan. Ni saya cakap bagi orang-orang yang ada masalah perkauman, kita hanya dengar je, stereotype. Kita dengar adalah dengar perkara-perkara stereotype tentang bangsa lain, kaum lain, dan kita terima yang kita pakai. Okay. Saya melalui situasi itu. Dulu saya tak suka Cina, sebab saya kata Cina ni kurang ajar lah,
Tapi saya tengok insiden, saya melihat sendiri waktu saya bekerja kedai Cina. Saya tengok dia memang macam tu. Bila dia cakap dengan pekerja dia tak akan cakap elok-elok. Dia kasar. Sebab bagi dia memang macam tu. Tapi bagi orang Melayu yang bekerja dia cakap saya tak boleh terima. Sebab saya cakap ni perbezaan budaya. Tapi orang tak melihat itu sampai bila-bila dia kata, oh jika kau ajar tak boleh. Tapi sebenarnya tak. Maknanya itu dia bukan cakap sebab you Melayu. Dia cakap sebab you pekerja dia. Saya tengok pekerja dia maki pekerja dia lagi teruk daripada dia. At least dengan Melayu sebab dia ada benda-benda sensitivity dia kena jaga. Dia marah apa dia kena jaga sikit. Itu pun masih terasa. Sedangkan saya tengok dia marah pekerja dia yang sama bangsa dengan dia lagi teruk. Buat kerja tak betul. Dia selalu terlalu Melayu dia relax. Dia relax. Budaya Inggeris tidak amat budaya Inggeris itu dekat minum tea, high tea, duduk lepak, kedai kopi itu santai. Dan orang Cina pun tak faham budaya Melayu yang santai. Sebab apa? Kita main dulu layang-layang. Ni cakap pasal budaya, kita tanam padi. Tuai padi kena tunggu the next season. Untuk hujan turun boleh. Kalau kita main layang-layang, kita makyong, kita tengok semua tarian Melayu semua. Makyong, semua kita santai, kita relax, kita bangsa yang relax. Tapi orang Cina ni tak boleh. Sebab dia orang hardworking. Clash. Bila clash itu yang tak faham tu. Itu yang gaduh tu. Itu yang tak boleh terima masalah itu aja. Tapi kalau benda ni duduk orang melihat benda ni dia faham betul, no problem I think. That's why I buat gaduh. Saya minta maaf I hate to stop this. It's getting hotter and hotter the discussion. But then the problem is we only book this room up until 11 o'clock. So the technician is already like jalan depan belakang waiting for us to go out, because they have to lock the door and everything, and they have to go back as well. So on behalf of the School of Communication, on behalf of USM, I think I would like to thank first and foremost Komas team and round of applause for Komas. And also to my friend here, Saudara Namron, and no bro, just ambil je dulu. So saya harap kalaulah ada persoalan-persoalan yang ditanyakan kepada sahabat-sahabat kita daripada Komas dan juga pada Saudara Namron ni, kalau you all nak tanya, bolehlah majukan kepada email mereka dan segala kekurangan yang ada malam ni saya minta maaf. Ini saja yang kita boleh buat dan terima kasih kepada semua yang hadir. Right.